Mana
dengan kita ni, kita letak di atas bumi. Jadi dalam fiqh kita itu tafsir dia dalam fiqh bagi kita laki-laki kita kena renggangkan panggilan kita tu daripada bumi. Dan renggangkan daripada lambung dan perut daripada pohon. Itu kepada orang laki-laki. Bukan syarat sah sujud, bukan. Adapun syarat sah sujud, itu Nabi kata dalam hadis lain, umirtu an asjuda ala sab'i a'zumin. Diperintahkan aku supaya aku sujud di atas 7 tulen. Mana 7 tulen maknanya 7 anggota. Mana 7 anggota mana dahi, 2 tangan, 2 lutut dan perut-perut, 2 jari. Mana perut, jari, kaki. Bila kata perut, ni dia panggil atrof mana hujung. Bila kata perut, ni perut tangan dia panggil tapak tangan kaf. Batulul kaf, ni perut tapak tangan. Ni belakang tangan. Jadi yang dikatakan perut ialah yang kita dempet kaki itu yang bertekak itu. Dengan kita tekankan sikit dia. Kaki bulat, tapi nak akar kaki ni apa kemudian mana soal dalam kakinya kita tekan itu dia bagi perut. Jadi sebab itulah bila Nabi kata butun, maknanya kalau kita letak masa sujud ni begini, itu dia bagi Allah, makna tak sah. Mereka dah jari kita ni dah putus pakai dulu. Tak ada pola. Jadi kalau masih lagi boleh dilembut, dilentikkan, wajib kita kena lentik supaya kena perut. Kalau kita tak straight gini, tak kena perut. Dia kena dapat terus dia lagi. Untuk mana kita dapat yang ini? Jadi kita kena lentikkan. Itu yang wajib. Dan yang keduanya, punggul mesti tinggi daripada kepala. Aku syarat stok sujud. Jadi sekali kalau kita hafal petang ini, tapi tidak terjadi punggul itu sama dengan kepala, tetap stok sujud tu. Tapi Nabi kata jangan hampa tu bukan jangan itu bukan maksud dia kata arif ataupun makna tasawuf itu cuma dipanggil makruhat semua daripada kau yang makruh ataupun dipanggil kita meninggalkan yang sunat ataupun akman makna yang suami sekalinya kaifiyah sujudnya tidak begitulah. Adapun qadar untuk mengesahkan sujud punggung mesti lebih tinggi daripada kepala. Melainkan orang yang usul tak ada agama tak boleh kerana itu lain. Itu masalah Allah anastata'tum. Bertakwalah kamu mengikut qadar kemampuan kamu. Itu masalah lain. Jadi syarat asal semaya diri itu sudah maklum bagi kita. Bila tak tinggi harus boleh kan? Asalnya kena tinggi semaya fardu. Jadi sama dari kata kita boleh meninggikan punggung daripada kepala mana wajib kena buatkan itu. Jadi manakala ada orang panggil syarat-syarat untuk mengesahkan dia sahlah. Tapi bila kita panggil meninggalkan yang sunat itu maknanya kita meninggalkan yang akmal, makna yang terbaik. Jadi makna dalam hal ini makna Nabi lari itu bukan lari ataupun tak sah, bukan. Ialah lari itu makruh. Bagi kita orang laki-laki kita dua apa supaya ini apa ini. Jadi bila begitu perlu pun dia jadi berdepit dengan apa Jadi orang laki-laki dia kena renggang. Mereka tangi daripada dua lambung mereka kita dah soft itu agak-agak jangan pula kita tu nak renggang tangi kita pukul siapa mau mudaratkan orang lain menyakiti orang lain itu hal itu dulu jadi we pandai-pandai lah dan tak kena pukul ke kita orang tu ramah sesok kita buat qadar kemampuan itulah maknanya sekitar pada hari ini ialah tentang hukum yang khusus tentang masalah sujud yakni kaifiyah akmaliyah mana yang terbaik mana comel pada sujudnya bagi orang laki-laki jangan dihafalkan begitu macam ani pun hafal bagi tangan dia Qala musannif rahimahullah taala hadis yang seterusnya أعدى عدوك زوجتك التي تضاجعك وما ملكت يمينك رواه الديلمي عن أبي
Al-Asy'ari, sebesar-besar seteru engkau ialah isteri engkau. Mana musuh yang paling besar, seteru yang paling besar, yang paling utama kepadamu ialah isteri engkau. Apa kalau isteri jadi musuh yang paling besar? Yang memangnya bersebaring dengan engkau. Begitu juga hamba sahaya engkau. Itu masa kita ni tak mudah hamba sahaya. Jadi ini bolehlah kita belajar, bila kita belajar umpamanya ni kita belajar kitab Minhajul Abidin kan. Imam Ghazali yang dalam menguraikan tentang perjalanan ibadat sebagai hamba menuju kepada Tuhannya. Dia sekarang kita ni hidup atas dunia ni sebenarnya kita sedang melalui perjalanan, kita sedang berjalan menuju kepada suatu tempat. Perjalanan kita ni dia bagi perjalanan hidup kita. Jadi bagi hakikat perjalanan hidup kita sebenarnya ialah kita ni jadikan Allah Ta'ala untuk apa? Untuk ibadat kepada Allah Ta'ala. Bermakna perjalanan hidup kita tidak perjalanan ibadat. Maka maqsad destinasinya tempat tuju sahaja Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun al-qabul min diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Imam Ghazali dengan iktinah dia, ambil juga dia, beri perhatian dia, memberi bagi perhatian sangat besar dari soal perjalanan hamba, perjalanan ibadat hamba ini. Artinya dia dapat mendedahkan kepada kita dan memberikan kepada kita sebagai rahsia-rahsia sangat banyak dalam seluk-beluk perjalanan ibadat hamba menuju kepada Allah Ta'ala. Nak jadi maksudnya perjalanan kita ni lancar ataupun tidak, sakok tak sakok, ataupun boleh jadi tersasar, tersasar daripada rel yang asal. Jadi itu maknanya kadang-kadang siapa ada begitu jauh, aku nak tulis semua lagu itu maknanya cara gambaran Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali telah membuat kesimpulan seorang hamba itu dengan ibadahnya, maksudnya ialah ibadah ini ialah wasilah. Wasilah ini maknanya jalan ataupun alat untuk at-taqarrub ila Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk mendampingi Allah Ta'ala, untuk berjiran dengan Allah Ta'ala, untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wadahnya, mediumnya ialah ibadah sebagai wasail, sebagai jalan untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan sebab itulah ibadah itu sendiri juga dipanggil sebagai al-qurbu ataupun at-taqarrub. Al-qurbu makna mendekat, mendampingkan diri kepada Allah Ta'ala. Sebenarnya ibadah itu bukan al-qurbu dah. Dia adalah jalan kepada al-qurbu ila Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak jadi dekat dengan Tuhan dengan jalan apa? Ialah dengan fi'lul ta'at, perbuatan ta'at, termasuklah ibadah. Jadi perjalanan hamba perjalanan ibadah hamba ni banyak orang juga gangguan halangan yang boleh membantu ataupun juga boleh melambatkan ataupun boleh melencungkan dia daripada jalan sunnah sehingga tak sapa-sapa kepada tempat yang mati. Orang yang 2 jam sapa dia, orang panggil 10 jam pun tak sapa lagi. Mungkin orang panggil dia tersesat jalan. Itu berlaku. Itu Imam Ghazali dia buat perbandingan seperti perjalanan tubuh badan itu. Ibadah ini ialah perjalanan rohani itu menuju kepada Allah Ta'ala. Tapi Imam Ghazali dia nak suruh kita boleh berhenti tentang seluk-beluk perjalanan ibadah ini. Lalu dia buat suatu perbandingan dengan perjalanan tubuh badan. Perjalanan tubuh badan maknanya body kita berjalan, maknanya daripada tempat kita kepada tempat lain, daripada sini Kota Baru pergi Pasir Putih, itu dia panggil perjalanan tubuh. Jadi tiap-tiap orang yang berjalan menuju kepada satu tempat belum tentu dia sampai. Apapun dia tersampai boleh jadi terhenti di tengah jalan ataupun terlencung, panggil tersasar daripada jalan asal. Itu 2 kemungkinan. Jadi setengah daripada gangguan kepada perjalanan ibadah ini yang Imam Ghazali sebut mula-mula ni ialah kita tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala. Jadi amal ibadah kita ini tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala melainkan kita telah
melalui 7 aqabah. Itu istilah Imam Ghazali. 7 aqabah itu makna 7 peringkat, 7 fasa. Aqabah itu makna dia bukit atau gunung. Jadi Imam Ghazali nak menggambarkan tentang setiap fasa dan peringkat ini adalah sangat rumit, susah, payah. Lalu digambarkan seumpama orang yang mendaki gunung yang belum pernah diterapai oleh orang lain. Nak sampai ke puncaknya, bukit-bukit gunung tempat orang pacak tempat orang pacak tidur, lepas tangga berapa aku mudah. Jadi maknanya naik bukit gunung yang orang tak sampai lagi ke puncaknya. Dengan orang panggil halangi berbentuk kecurangan bagi gunung bukit itu dan itu onok durinya, itu gambarnya simbolik kepada kesusahan yang sangat. Jadi sebab itulah dikatakan 7 aqabah, yakni aqabah ilmu, aqabah taubat, aqabah awaqib, awawil, mana tawaqis, tawadid dan akhir sekali aqabatul hamdi wa syukur. Jadi aqabah yang ketiga, Imam Ghazali letak nama dia panggil aqabatul awaqib. Awaqib kata jamak, mana kata banyak daripada ayatik. Awaqib maknanya gangguan yang ada di tepi jalan, bukan di tengah jalan. Aqabah yang keempat awawil duduk di tengah jalan. Mana awalnya duduk di tepi jalan. Ada kalau yang pertama dunia maksudnya ialah harta dunia. Yang kedua ialah khalqu, mana makhluk. Maksud makhluk di sini ialah manusia. Yang ketiganya ialah syaitan, yang keempatnya nafsu. Maka yang kedua ada makhluk dalam ilmu tasawuf maksud ialah manusia. Kalau dalam akidah tauhid makhluk ni lain daripada Allah Taala itu makhluk daripada yang tiap-tiap benda yang terjadi makhluk nama dia. Tapi yang dimaksudkan di sini ialah manusia. Mana manusia yang paling dekat dengan kita. Mereka adalah yang menjadi gangguan besar kepada perjalanan ibadah. Yang kita ni tak rasa tak kabar hal ini. Kan kita tak rasa siapa orang yang dekat dengan kita? Paling dekat sekali isteri kita. Orang perempuan mana suami dia. Anak-anak orang tua sayang. Inilah yang menjadi gangguan yang menjadikan perjalanan ibadah kita tu jadi tidak berapa laksanakan. Ini boleh jadi kita ternampuk. Tapi Imam Ghazali mendedahkan hal ini dari kitab Minhajul Hamidin, sama juga kitab lain Al-Qur'atu Ilallah dan kitab yang sangat masyhur Ihya Ulumuddin. Hal ini maknanya oleh panggil Imam Ghazali dedah macam mana? Mana orang yang dekat sayang kita ni banyak oleh panggil mempengaruhi kita untuk jadi lambat ataupun jadi lemah dalam perjalanan ibadah. Oleh kerana terahli kita dengan usaha, oleh kerana terahli kita bergaul dengan ahli keluarga kita, mengikut kehendak-kehendak mereka, akhirnya kita terpaksa oleh panggil mengorbankan oleh panggil agama kita walaupun memang kita berasal, memang kita ingin kepada kemajuan, misalnya majlis ilmu, semaya jumu'ah, jadi tak terkendala oleh kerana semata-mata kita nak memenuhi keinginan isteri kita dan anak-anak kita yang kadang-kadangnya berlaku konspirasi ibu dengan anak-anak ni untuk kita tu tidak mendapat kebahagiaan. Umpama sebagai contoh misalnya isteri merunung ingin untuk panggil setengah orang panggil kuya tertentu musim-musim tertentu untuk nak beli itu ingin itu ya kita tu masa mana waktu maghrib. Waktu maghrib waktu perdana bagi kita di tempat kita. Di sini masuk ni kalau panggil masuk yang banyak kalau panggil atau majlis ilmu. Dan kita ini telah muwazabah, telah tetap dengan majlis ilmu tertentu dengan jadual kita sendiri. Masjid tu masjid ni dengan kitab ni pelajaran ni. Tapi si isteri ini maknanya merungu, merengek untuk pergi ke tempat lain. Dan dia ajar pula kepada anak-anak dia supaya juga merungu, merengek. Yang hati seorang ayah bapa ni akan anak-anak duduk merengek, akhir sekali dia cair, dia boleh haluk. Akhirnya dia membatalkan berbagai perkara dia sekali. Kemudian 2 kali lama-lama dia jadi bila dah acak-acak kali dia pun jadi sedikit malu untuk kembali semula kepada panggil majlis ilmu dia. Umpamanya itu sebagai satu contoh. Dia banyak lagi lah perkara gangguan yang menyebabkan jadi dalam mana tergendala. Bukan kita tahu saya begitu juga. Ini maknanya Nabi dah beri peringatan dalam pergaulan dan persahabatan. Ulama-ulama memberi oleh panggil Yesus mana wasiat-wasiat dan nasihat-nasihat. Dalam bab memberi saya, mana Imam Ghazali dalam kajian Al-Hamdul mungkin dia satu tajuk yang dibahas nasihat secara terperinci panjang dari bab. Mana tentang mudaratnya ataupun dia jadi manfaatnya kita dalam bab pergaulan kita dengan manusia. Ini maksudnya bergaul dengan manusia itu tak
salah, saya bersahabat, bertaulan itu mana tidak salah. Tapi kesan kalau manusia sahabat saya di tempat kita tu, kalau dia baik tak boleh, jujur tak boleh. Tapi kalau dia tu kurang agamanya daripada itu, baik dari segi ilmu, dari segi amal, baik dari segi orang panggil menahan diri daripada melakukan maksiat, mana dia kurang daripada itu, akhirnya kita akan jadi kalau panggil jadi berjakit, berjakit maksudnya berjakit kerana itu, akhirnya kita akan jadi lemah. Kalau kita kuat dalam agama, mana agama kita akan jadi lemah. Itu kesan dia secara tak langsung. Maka begitulah juga pasangan kita masing-masing. Bukan saja disebut kepada laki-laki isteri dia. Ada juga isteri terhalangkan untuk mendapat kemajuan dari agama yang dari segi ibadat dan juga ilmu oleh kerana suami dia. Karena suami-suami yang kurang pada agama dia, tapi isterinya jauh, nak orang belajar, ada majlis ilmu dia nak di majlis ilmu, panggil. Ada orang banyak berkali kali boleh ambil manfaat dengan program-program kebalikan tadarruat, tapi dihalang oleh suami nak puasa sunnah atau kita ui, itu betul-betul lah suami maknanya amal sunnah mana isteri dia minta izin puasa sunnah khususnya, kalau suami tak ui mana tak boleh, sebab boleh jadi suami itu dia nak pakai isteri dia, tapi sebenarnya kalau dia nak pakai pun saja kerana dia, mana sudah dia ke orang malas dari orang ibadat ataupun kedekut, tidak umur, tapi dia menghalang untuk orang pasangan daripada umur-umur ataupun melakukan amal-amal fadilah ini. Jadi maknanya itu menjadi halangan kepada dia. Begitu juga ada suami yang isteri dia menjadi halangan kepada dia untuk mendapat kebaikan. Ada saja kerana yang orang menyebabkan jadi tergandala, tala dan terbatal melakukan masyarakat yang murni daripada seorang suami yang nak memajukan diri dia dengan ilmu Islam yang kalau dulu dia telah terlepas dan keluar zaman untuk belajar dan sekalian dia sedar tu dia tak boleh buat masuk lagi, tapi oleh kerana hal-hal yang begini panggil dalam perhubungan dengan isteri dengan pasangan dia akhirnya itulah yang menjadi terbantu yang panggil usaha dia untuk memajukan diri dia di dalam dalam ilmu ataupun dalam ibadat. Jadi kalau kita boleh kita ada kefahaman asas kepada isu atau persoalan ini, kita tidak akan juga dengan hadis ini. Itu dia panggil aqid, dia panggil aqadatul, dia panggil aqid khalq. Aqid itu maknanya perkara yang menjadikan gangguan, yang menjadikan kita tu jadi terlalai dengan benda itu. Jadi maknanya kita terpaksa merohani dan ikut kehendak orang-orang yang kita sayang, kita kasihi, kita sendiri pun tak ada hati untuk nak reta kehendak anak kita, terpaksa kita ikut walaupun kita menggadaikan, mengorbankan. Kalau panggil kemajuan kamu kita sendiri. Dulu kita terlepas dari dua, mana kita tak cara belajar ibadah. Sekarang bila kita sudah sedar, siang hari kita dah sibuk dengan ma'isyah kita, mencari rezeki kita. Jadi waktu malam ini kita peruntukkan untuk majlis-majlis ilmu, tapi malam di sana ada gangguan. Tapi bila tu kita tak berasa dan kita tidak akan anggap dia sebagai musuh. Mana musuh ini bukan maksudnya kita kena tahu dengan dia, cuma kita kena berawas, kena beringat supaya tidak jadi mudarat agama kita dengan sebab panggil pasangan kita. Jadi itulah secara gambaran yang tentang macam mana Nabi kata ada aduwika zaujatuka allati tudajika. Musuh yang paling besar sekali kepadamu ialah isterimu yang tidur sebarang denganmu. Mana orang yang paling lapaknya kita, itulah orang yang memudaratkan agama kita. Jadi kalau kita tak begitu, di sana Imam Ghazali telah menggariskan beberapa cara itu bagaimana kita ni nak jadi selamat daripada tiap-tiap fitnah. Fitnah ni makna ujian daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala uji kita dengan isteri kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita, dengan ibu bapa kita yang telah tua, yang telah uzur, yang sakit. Itu semua adalah ujian daripada Allah SWT. Dengan jiran, kita diuji dengan jiran, kita diuji dengan sahabat-sahabat kita yang Allah panggil maknanya berlakunya Allah panggil keretak hubungan kita dengan mereka menyebabkan jadi retak juga hubungan kita dengan Allah SWT. Itu dia terkesan mana bila kita ada sakit hati nak marah putus angin dengan sebagainya, kita pun jadi lemah dari agama, mana lemah semangat. Itu menunjukkan ada sesuatu yang tak kenal. Mana yang menjadi
apa nama disebutkan kepada kita jadi rajin kepada bagi program agama anu ibadat atau ilmu adalah benda-benda bukan kerana orang panggil menuntut redha Allah Taala, tapi benda yang lain. Di situ dia boleh buat pecermin, pedoman kepada kita. Selain daripada isteri, mana Nabi sebut wahai malaikat yang ini bukan, yang ini maksud dia hamba. Hamba pun juga maksud hamba yang dipakai oleh seorang penghulu. Itu pun sebenarnya daripada gangguan dan juga yang mengadakan orang panggil usaha kita untuk maju dalam melakukan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah maksud Nabi kata isteri kita sebagai musuh yang paling besar kepada kita. Yang ini dari gangguan yang kita tidak sedari. Kita terkabar dia memundurkan agama kita. Jadi manakala dia maknanya orang panggil kewibawaan kita sebagai manusia suami kadang-kadang tercatat. Oleh kerana kita tu tak sanggup untuk melakukan orang panggil kaedah-kaedah yang telah diajar kepada kita, yang ini ketegasan sebagai suami dan akhirnya jatuh kita kepada orang panggil tahap bacul umpamanya. Dengan membiarkan isteri kita itu orang panggil melakukan perkara yang boleh menjatuhkan maruah kita sebagai seorang suami, sebagaimana yang kita tahu dalam bab ini. Qala musannif rahimahullah taala, itulah mana hadis yang kita baca tadi. Kemudian yang ketiga, hadis yang ketiga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'tu a'yunakum hazzaha min al-ibadah an-nazara fil mushafi wa tafakkura fihi wal i'tibara 'inda 'ajaibih. Rawahu al-Hakim an Abi Sa'id al-Khudri. Maknanya, hendaklah kamu berikan mata kamu itu akan haluannya daripada ibadah. Mana setiap anggota, setiap nikmat yang Tuhan beri kepada kita, dia anggota tu kepada kita zahir dan batin ini ialah nikmat. Mana ialah setengah daripada nikmat yang Tuhan beri kepada kita. Maka daripada setiap nikmat yang ini anggota kita zahir ke batin ke, dia ada haz mana bahagia. Dia dalam bab ibadah. Mata abi ada bahagia mata dalam melakukan ibadah kepada Allah Taala. Telinga dia ada bahagia dia. Pemikiran kita dia ada, perasaan kita dia ada bahagia di dalam ibadah. Kaki kita dia ada dia bagi. Tangan kita dia ada dia dalam bab ibadah. Sekarang Nabi menunjukkan tentang mana mata. Jadi urtu a'yunakum, berikan Allah bagi akan mata-mata kamu harus doa min ibadah. Habuan mata daripada ibadah. Mana mata kita ni dia kena ambil bahagia dengan ibadah, ambil masuk. Kita kena bagi tangan kita ni kena ambil bahagia dari buat zikir, dari buat ibadah. Mana seluruh anggota tubuh badan kita semuanya itu isyarat. Sini nak walaupun Nabi sebut mata, biarlah segala tubuh badan kita ni kena ambil bahagia apa? Menyertai ambil bahagia dalam melakukan ibadah kita. Jangan terkecualikan mana-mana anggota kita daripada mengambil bahagia dalam melakukan ibadah. Cuma Nabi sebut gini kerana Nabi nak sebut tentang bahagia mana yang menjadi bahagia peranan mata kita dalam bahagia ibadah. Bahagia mana? Kata mana? Mana? An-nazara fil mushafi, memandang kepada mushaf. Mana mushaf itulah kitab Al-Quran kita baca. Memandang, mana tengok satu tengok tulisan mushaf Al-Quran, dia maknanya baca lah. Jadi kita baca tu kena tengok. Okey, baca dengan melihat mushaf itu lebih afdal daripada dia bagi baca di belakang hati, maksudnya dengan hafazan itu. Kalau kita hafaz ayat-ayat itu maknanya mulanya kita baca tu tengok mushaf. Jadi berikan mata ni haz dia, habuan dia dalam Al-Quran. Kita baca, kita tengok Al-Quran. Maka mata yang memandangkan tulisan Quran ini, yang memandangkan mushaf ini, mata inilah yang layak untuk memandang Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita pakai, jangan kita guna mata
Ya Tuhan nak memuliakan kita dengan diberi keluar. Melihat zat dia ni, nikmat yang paling besar penunjuk ialah melihat zat Allah Taala. Nikmat dari syurga itu terlalu kecil. Sekali kita bayangkan tentang yang nikmat syurga. Tapi sebenarnya, nikmat melihat zat Allah Taala itu menyebabkan tergelai dari api. Nikmat dari syurga itu rasa sikit dah, kecil dah, tak bergabung. Dan mana sedap dari zat Allah Taala itu, mana man lam yadri, man lam yadri, lam yadri. Orang tak rasa dia tak tahu. Dia kena rasa tak benar ni kita tak rasa lagi. Mana melihat, jadi maknanya, tapi itulah gambarannya. Melihat benda yang comel cantik ni mana sedap. Allah Taala bukan comel seperti makhluk, bukan. Walaupun dikatakan Allah jamil, Allah Taala comel dan bukan comel seperti makhluk. Tapi baliknya kita tengok benda yang indah yang comel itu pun kita tertarik hati, kita rasa kagum, jatuh dalam hati kita rasa kagum dan rasa seronok, syukur, rasa bahagia. Ini dia pula zat Allah Subhanahu Wa Taala yang maha tinggi. Jadi nikmat mata ni satu nikmat yang sangat besar. Dia ada 3 nikmat yang Allah Taala sebut. Yang mana 3 nikmat inilah yang menjadi alam untuk kita mengenal Allah Taala dan menjadikan kita boleh melakukan ibadah kepada Allah Taala. Basar, bukan mata, dia panggil basar, penglihatan, pendengaran dan juga hati, mana akal fikiran. 3 inilah yang menjadikan kita ni ditakdirkan dengan hukum syar'i. Jadi mata tu kita jangan selalu guna, selalu guna mata tengok kalau yang tu kata itu, Tuhan aku mana maksiat dan maksiat. Maka mata yang tengok maksiat hanya kita untuk melihat zat Allah Taala yang maha suci. Kau kan juga. Jika kita kalau bagi mendapat balasan janji Allah Taala, Allah Taala nak beri lihat kepada kita zatnya, mata kita dijamin berguna untuk benda yang Tuhan tersebut. Sekalian melihat mushaf dan banyak lagi melihat perkara yang lain. Ini sebagai misal contoh. Ini dipanggil hazul ayun, hazul ain. Bahagian mata fil ibadah, patuh ibadah. Mana melihat mushaf Al-Quran, berikan mata itu kalau panggil bahagia dia. Wa tafakkur dan berfikir. Hasil daripada kita lihat, melihat apa yang mana tertulis dalam Al-Quran, itu dipanggil ayatun manzurah. Ayatun manzurah, ayat yang dibaca mana boleh. Ayat maknanya tanduk. Ayat itu manzurah mana ayat yang dilihat, tanda-tanda Allah Taala yang dilihat ialah ayat kauniyah, yakni alam ini, yakni kejadian alam. Yang kedua at-tafakkur fihi padanya fil mushafi, mikir, tengok Quran serta mikir. Mana amalnya kita baca Quran sekali, kemudian kita terbaca. Kita perhatikan ayat-ayatnya serta kita berfikir. Kita tadabbur, aturkan makna-maknanya. Jadi kita yang tak mengerti bahasa Quran, kita bersandar kepada tarjumah tafsir. Bukan tarjumah saja, tarjumah tafsir. Contohnya kita perhatikan, tadabburkan makna-makna dia. Dan wal-i'tibar 'inda ini. Dan mengambil i'tibar di sisi ajaib. Ajaib ini mana? Benda-benda yang ajib, yang pelik-pelik, yang luar biasa, yang kejadian alam. Guna mata untuk melihat kebesaran Allah Taala, keagungan Allah Taala. Mana terserlah kebesaran dan juga keagungan Allah Taala ini pada kejadian alam. Mana kejadian di atas, mana dipanggil al-ulya, mana kejadian kita sendiri, yang ada dalam materi Jawahir Tauhid, kaidah nazar ini, Syekh Ibrahim Al-Laqani dari kita ni. Mula-mula kita panggil unzur ila nafsika. Mutilik unzur, pandai tilik, berarti mikir kepada dirimu sendiri. Di kita mana tubuh pada kita sendiri. Kita tengok menjadi tubuh pada kita. Itu membawa kepada pengertian yang menjadikan dia ini tertular Tuhan yang maha hebat, maha kuasa. So mantaki ila al-uliya, ulwi. Kemudian berpindah kepada alam yang di atas. Alam yang di atas mana di langit, objek-objek langit itu sumber akidah yang sangat hebat. Dia kan benda-benda yang ajaib lah, benda-benda yang ajib, mana luar biasa. Bila kita berdepan dengan benda yang kita tak biasa, walaupun benda tu biasa-biasa saja, tapi oleh kerana kita tidak biasa, kurang biasa dengan dia, maka jatuh rasa kekaguman dalam hati kita terhadap benda. Umpamanya, orang itu jaga, dia tak biasa dengan patah, jadi patah dia rasa kelainan.
Dia nampak keagungnya Allah Taala dengan harumnya, dengan kuasanya, nampak kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dia terdapat dia tak kasih menunda oleh batangnya jadi orang gila lagi juga suasana yang berbeza. Dia tengok air kujungnya dirasa lain. Jadi situ akan tercetus rasa kagum terhadap ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat permukaan bumi di tempat-tempat lain kita tengok gambar. Seperti orang panggil gunung yang berbatu-batu dengan lapisan itu semua orang panggil menyebabkan rasa kagum. Dan kalau kita duduk di situ, kalau kita pergi sendiri, terasa kita kerja kecil sangat kita ni semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala itu begitu hebat. Allah panggil daripada situ tukar yang menjadikan itu tentu lebih hebat lagi. Jadi gunung yang panggil kejadian alam ini untuk kita tarik pengertian rasa kagum kita terhadap kejadian-kejadian, masuk kejadian-kejadian ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya untuk kita rasa kagum itu maksudnya kita rasa keagungan Allah Taala. Maka itu persiapan untuk kita ta'zim mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala seperti dalam semaya kita nak bunuh. Bila kita semaya kita nak membesarkan Allah Taala, nak mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak membesarkan dan mengagungkan Allah Taala? Yakni kita ada persiapan rasa agung Allah Taala. Bila kita semaya kita akan mengungkapkan kalimah-kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, mana bismillahirrahmanirrahim, dan kita baca ayat Quran, baca kita sebut nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka situ boleh kita rujuk dalam kitab Musnad. Maknanya kita semaya ni, kata Alif kitab Musnad secara khawani, kita semaya ni maknanya Allah Taala bersedia berhadap kepada kita supaya kita berhadap kepada Dia dengan rupa kehambaan. Kita menghadap ke Tuhan itu dengan rupa kehambaan. Gaulnya rupa kehambaan yang disebutnya ialah taslim, tamalluk, tadarru', ibtihal. Taslim perasaan menyerah diri. Masuk mana? Masuk kita kata Allahu Akbar, masuk takbir. Sebab itulah masuk kita takbir itu kita angkat tangan. Taslim maksudnya menyerah. Angkat tangan ini lagu gaya aksi orang menyerah diri. Allah Maha Besar maknanya kepada Dia sahaja kita kena serah diri kita. Apa makna serah diri? Islam itu sendiri maknanya al-istislam, makna menyerah diri kepada Allah Taala. Menyerah diri maksudnya kita sentiasa bersedia untuk patuh apa sahaja perintah Allah Taala dengan takwa dalam diri. Apa sahaja diperintah oleh Allah Taala, kita kena tunggu. Itu perintah Allah Taala dipanggil serah diri. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apabila Allah Taala bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, mana qala Ibrahim qala lahu rabbuka aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Qala lahu rabbuka aslim, ketika Tuhan Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ibrahim, aslim, Islam paling kepadaku, mana serahkan dirimu kepadaku. Lalu kata Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, aslamtu li rabbil alamin, aku serah diri kepada Tuhan sekalian. Mana serah diri dia patuh taat kepada perintah Allah Taala. Itu dipanggil apa? Pengakuan, ikrar. Mari kita membaca asyhadu an la ilaha illallah. Aku ikrar. Kita mengaku nak jadi Allah Taala itu sebagai Tuhan. Nak jadi hamba kepada Allah Taala yang patuh taat kepada ibadah kepada Allah Taala sahaja. Itu pengakuan kita. Lalu kita dipuji dengan perintah-perintah Allah Taala. Nabi Ibrahim apa dia Tuhan ini? Islam dia penyerahan dia. Yang ini Allah Taala uji bahawa isteri dia dan anak dia masih baby Nabi Ismail alaihissalam kepada satu tempat di atas muka bumi ni, satu tempat lembut yang kering kotor, tidak ada sumber-sumber kehidupan, air tak ada, tumbuh-tumbuh tak ada. Maka dari keadaan berkala yang terhad, maka sahabat kita berkala dah nak ambil. Jadi maknanya Nabi Ibrahim dalam keadaan bergelut kisah. Lalu isterinya mana Siti Hajar bertanya kepada dia, adakah mana apa yang tinggal kita, apa yang tinggal kita, nampak pergelis kok di mari. Nabi Ibrahim dia jawab, dua kali tanya dia tak jawab juga. Akhirnya Siti Hajar tanya, adakah ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Mana dia dah? Aku jawab lagi juga dan dia tak kecek. Bila tak dijawab dua kali, mana dia lah tu? Lalu Nabi Ibrahim menjawab, mana dia? Dia. Kalau dia jawab dia. Jadi sebagai Nabi, sebagai manusia pun sepatutnya tak tergamuk buat kita dalam dunia. Tinggal isteri orang Tino, orang Tino ni dia bahaya, orang panggil bahaya orang dia. Kemudian baby tak sampai umur 2 tahun,
tinggal di tempat yang takut manusia. Di situ. Kalau kata manusia, kehidupan yang lain pun takut. Mana yakni Makkahul Mukarramah sekali. Nah, sekali tak pula berjuta-juta manusia sejak masuk suatu ketika dulu tanah bersih takut gabung Bapa Nabi Ibrahim sanggup buat lagu ini kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu anak dia sudah membesar, umur 8 tahun 9 tahun, nak 10 anak dia. Dari kecil dulu tinggal anak dia, kamu dia di tengah pada pasir gitu, bila besar nak 9 Bapa kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mana bila perintah Allah Taala wajib menaati itu mana dia Islam, mana menyerah diri. Jadi begitulah kita takbir. Kena ada berhayat tidak langsung menyerah diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyerah diri kepada Allah ini kalau kita tak boleh nak lari daripada tak boleh nak lawan dia, tak boleh nak lari daripada dia, kita akan menyerah diri. Kita lawan dengan makhluk pun. Kalau kita boleh lawan dia, tentu kita lawan. Kalau kita tak boleh lawan, kita lari. Nak lari pun tak boleh. Satu saja bila menyerah diri. Bila menyerah diri itu boleh buat dalam mana pun. Panggung binasi saja, binasi kasih pun kena pakai itu, kalau tidak berhidup, umpamanya. Tak boleh nak mengada-ngada, itu dipanggil sifat orang yang menyerah diri. Mana kita ni, hamba yang menyerah diri kepada Allah Ta'ala, apa saja perintah, kita kena keluarkan. Tak boleh nak mempertikaikan air, itu main air, tak boleh. Karena itu orang panggil lari daripada makna menyerah diri. Jadi, itu penhayatannya. Allahu Akbar, dan bacaan-bacaan yang lain. Semua itu perlu ada persiapannya. Sudah ada dalam jiwa kita sifat ta'zim, takbir, membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, ittihad menghinakan diri kita kepada Allah Taala dengan bahawa kita tahu kita kapal kita ni tak ada segala tubuh badan kita ni pun hukum pinjam ya. Dengan sebab tu tak boleh kita nak enak tubuh badan kita ni. Tu makan sipo, makan ni sipo jadi sakit itu ni dia bagi enak. Karena kita rasa tubuh kita berlaku. Kenapa makan sakit berlaku? Tu kita tak apa tu kecil dari tubuh. Itu aku kan tubuh untuk kehomong. Itu yang pinjam. Kita kena jaga. Tak boleh tu karena kita fikir diri kita kita pinjam kalau dia tak boleh kalau kena bunuh mengikut dia izin. Kita bagi pinjam kalau dia lebih ringan daripada kita pinjam motor dia lebih ringan daripada naik motor sendiri sebab okey ni tubuh kita kebijaksanaan apa saja itu semua hukum yang dia lakukan dengan sebab itu kena bunuh dengan betul itu makna kita kena ittihad diri lagi mana kita tidak ada sekali jadi cara dilakukan yakni wadahnya jalannya ialah melihat kejadian alam ini yang kita boleh ambil pengajaran yang sangat banyak. Kejadian-kejadian yang dijadikan dalam manusia bumi, kejadian-kejadian yang berlaku berlaku tsunami, badai, macam-macam lah, penyakit, wabak penyakit itu orang kita boleh ambil ibrah. Kita ni tak mampu berhijau selama kita tak mampu melawan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ramah doktor yang sangat orang pandai pakar pun. Tapi bila orang terkena wabak penyakit tertentu mana masa doktor tak boleh nak tangani nak selesaikan masalah. Denggi bukan baru lama dah. Ambo kecil lagi, kanak-kanak lagi ada dah. Mana tu seakhir-akhir dia ada tak ada aku timbul peluk sekali benda ni ada semua dia padahal benda ni lama dah masa pakai tak jumpa orang jalan penyelesaian itulah kita ke baru menonyo kita ni tak boleh Allah Ta'ala yaf'alu ma yurid, dia berbuat apa yang dia kehendaki. Tak sesuai yang musyrik pandai lah kerana dia gagal sekarang mana pun tak boleh nak lawan maka diridha yakni takdir Allah SWT. Program rencana yang adalah Allah Ta'ala Allah panggil aturkan kepada kita jadi dengan mengambil iktibar dengan apa yang berlaku yakni dengan kita melihat dengan mata kita tu tujuan Allah Ta'ala beri mata kepada kita supaya kita melihat dan ambil iktibar ambil pengajaran tapi kalau kita lihat saja dengan tidak ada apa-apa pengertian sia-sia saja tu beri mata kepada kita jadi tak ada betul lah padahal tu beri mata supaya ada hazzuha ada bahagian mata ni fil minal ibadah daripada ibadah. Itulah Nabi kata u'tu a'yunakum az-zuha minal ibadah. Berikan akan mata-mata kamu habuan dia habuan mata itu daripada ibadah. Mata kita ni dia ada peranan ada sumbangan bagi menjadikan kita orang yang dilayuk diterima oleh Allah Ta'ala.
Anu kata kena ambil bahagian. Kena menyertai yang bagi program-program yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah itu atau begitu juga anggota-anggota kita yang lain, sama ada yang zahir atau pemanayan yang batin. Nah, semuanya kena ambil bahagian berlaku. Maksudnya, daripada mu'alif itu disuruh kita menerapun dengan nikmat. Menerapun itu melihat, memandang, meneliti, mengamati dengan nikmat yang tidak ternilai harganya kepada apa dia tu? Pendoman apa? Baca lagi mana? Yang tidak ternilai harganya kepada pendoman Islam. Kan baca lagi mana? Pendoman Islam. Yang tidak ternilai harganya kepada orang Islam. Dia tulis itu baca tu baca pendoman, bukan pendomen ni, pendoman. Mana yang tidak ternilai harganya kepada orang Islam, itulah apa itu mana adalah apa tu dia tidak ada. Yang mana tidak berkuasa seisi alam ini menghargainya, menghargaikannya. Yang maknanya sekecil-kecil yang Allah Taala pun tak mampu. Kita nak menghargainya, melainkan bahasanya Allah Taala memberi kuasa kepada kemampuan kepada kita untuk jadi orang yang sangat bersyukur dengan segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi maksudnya tidak kita guna mata kita dengan sebenar-benar sehingga kalau bagi kita ni masuk dalam bagi orang yang bersyukur dengan nikmat Allah. Mana orang yang menggunakan mata itu dengan cara yang betul dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tadi sebutnya u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya qabli ila Allah Subhanahu Wa Taala a'lamu bisawab billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك العلم خالدين وإنابة المخبتين والشكر الصالح وتوبة الصديقين. صلى الله على سيدنا